Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami daripada kumpulan 9 yang terdiri daripada 2 orang akan membentangkan tugasan yang diberikan kepada kami untuk subjek Ahadis Ahkam QSI 24302, yang mana nama pensyarah Ustaz Ahmad Fauzi bin Hassan. Sebelum kami mulakan pembentangan kami, jadi saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama diri saya sendiri, Puan Abdul Halim bin Muhammad Faisal, nombor matrik 061708, dan yang kedua iaitu Muhammad Nur Firash bin Azman, nombor matrik 061705. Baik, kumpulan kami akan membincangkan berkaitan Kitabus Solah, iaitu bab azan. Isi kandungannya berkaitan hadis, asbab wurudul hadis, mufradat dan juga istinbat hukum. Jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan pembentang yang pertama, iaitu Muhammad Nur Firash bin Azman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Firash bin Azman, 061705. InsyaAllah saya akan membincangkan tajuk Kitabus Salah Babul Azan. Baiklah, pertama kita pergi kepada definisi azan. Azan dari segi bahasa bermaksud pemberitahuan ataupun pemakluman. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma azana muazzinun ayyatuhal 'iru innakum lasarikun. Yang bermaksud kemudian menyeru seorang penyeru, wahai orang-orang kafilah ini, sesungguhnya kamu adalah pencuri. Jadi perkataan yang di-highlightkan di sini ialah perkataan penyeru, iaitu muazzin. Seterusnya, azan dari segi istilah syarak pula ialah pemakluman waktu-waktu solat fardu dengan menggunakan lafaz-lafaz yang khusus, iaitu azan. Bila saya akan bacakan hadis, iaitu An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbah radhiyallahu anhu qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqul Allahu akbar Allahu akbar, fadzakara al-adhan bitarbi' at-takbir bighairi tarjih wal iqamah farada illa qad qamatis salah. Qala falamma asbahtu utitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha li ru'ya haqqan. Wa zada Ahmad fi akhirih qissah qaul Bilal radhiyallahu anhu fi adhan al-fajr as-salatu khairum minan nawm. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. Terjemahan hadis daripada Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang lelaki mengelilingiku ketika aku sedang tidur. Lalu lelaki itu berkata, engkau ucapkan Allah Maha Besar. Dia kemudian menyebutkan azan dengan takbir sebanyak 4 kali tanpa tarjih, iaitu pengulangan, dan iqamah tanpa pengulangan kecuali kalimah qad qamatis salah. Abdullah ibnu Zaid melanjutkan kisahnya. Pada keesokan harinya, aku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpiku itu. Baginda bersabda, sesungguhnya itu adalah benar-benar mimpi yang hak, hingga akhir hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan dinilai sahih oleh At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Di dalam riwayat Imam Ahmad, kisah ucapan Bilal dalam azan solat subuh ditambahkan dengan kalimah berikut, as-salatu khairum minan naum, iaitu solat itu lebih baik daripada tidur. Riwayat Ibnu Khuzaimah pula dikemukakan melalui Anas radhiyallahu anhu disebutkan seperti berikut: disunatkan apabila muazzin mengucapkan hayya 'alal falah ketika mengumandangkan azan solat subuh, maka hendaklah setelah itu dia mengucapkan pula as-salatu khairum minan naum. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada asbab wurud hadis. Ketika tahun pertama Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kekuatan kaum muslimin semakin mantap dan para pengikutnya kian bertambah ramai. Mereka mula bermusyawarah mengenai sesuatu yang patut mereka gunakan untuk memberitahu orang ramai akan masuknya waktu solat
yang dengan demikian mereka akan segera berkumpul di dalam masjid untuk mengerjakan solat secara berjemaah. Ada di antara mereka yang mencadangkan dengan menyalakan api, membunyikan loceng dan trompet, akan tetapi di antara mereka sekian saranan tersebut tidak ada satu pun daripada yang dapat diterima. Hal ini kerana kesemua itu merupakan syiar yang diambil daripada agama Majusi, Nasrani maupun Yahudi. Setelah tidak memperoleh kata sepakat, maka mereka pun kembali pulang menuju tempat tinggal mereka masing-masing. Sedangkan mereka masih lagi memikirkan masalah yang mereka hadapi sekarang ini. Abdullah ibn Zaid dalam mimpinya melihat seorang lelaki yang membawa loceng. Kemudian Abdullah berkata kepadanya, "Apakah engkau berminat menjual loceng itu?" Kemudian lelaki itu berkata, "Apakah yang hendak engkau lakukan dengan loceng ini?" Abdullah menjawab, "Untuk menyeru kaum muslimin melakukan solat." Seterusnya, lelaki itu berkata, "Maukah engkau jika aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Abdullah menjawab, "Sudah tentu." Maka lelaki itu pun berkata, "Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar hingga akhir azan." Baiklah, kita pergi pada mufradat, iaitu ada 4 perkataan. Yang pertama, akbar, iaitu lebih besar daripada segala sesuatu, iaitu lebih daripada segala yang sama daripada makhluknya. Yang kedua iaitu ashhadu, lebih tahu dengan yakin seperti ilmu kesaksian dan pilihan. Yang ketiga pula iaitu hayya. Hayya itu bermaksud mengajak atau menyegerakan. Yang keempat, falah, iaitu kejayaan dalam setiap yang dituntut, sama ada di dunia maupun di akhirat. Baiklah, yang terakhir kita pergi kepada istinbat hukum. Jadi berdasarkan hadis tersebut, terdapat beberapa istinbat hukum yang kita dapat daripada hadis tersebut. Yang pertama, disyariatkan azan. Hikmah disyariatkan azan adalah dapat menegakkan syiar Islam, memberitahu masuknya waktu solat di tempat di mana azan itu dikumandangkan, dan sebagai seruan untuk melaksanakan solat secara berjemaah. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan tarji'? Tarji' ialah mengulangi ucapan 2 kalimah syahadah sebanyak 2 kali dengan suara yang keras, yakni kuat, selepas mengucapkan keduanya, yakni 2 kalimah syahadah sebanyak 2 kali dengan suara yang tidak kuat, yakni perlahan. Kemudian yang ketiga, disyariatkan membaca taswib, iaitu as-salatu khairum minan naum, ketika mengumandangkan azan subuh secara khusus. Namun, solat-solat fardu selain itu tidak perlu membaca taswib. Wallahu a'lam. Jadi sekian saja daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan dan kesalahan daripada diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.